Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 April 2020 bersama saya Nur Azir Abdul Kadir. Berita utama, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Isnin menetapkan garis panduan tambahan kepada semua rakyat Sarawak yang ingin pulang ke negeri ini. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 pada Isnin, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, garis panduan itu penting dilaksanakan untuk melindungi 29 kawasan zon hijau COVID-19 di Sarawak. Di mana rakyat Sarawak yang balik dari luar negara Semenanjung, Sabah dan Labuan yang belum menjalani kuarantin, termasuk pelajar, akan dikuarantin dan akan diambil sampel pada hari ke-10. Mereka akan dibenarkan pulang pada hari ke-14 sekiranya keputusan sampel adalah negatif. So, bagi rakyat Sarawak yang balik dari luar negara Semenanjung, Sabah dan Labuan, walaupun termasuk pelajar, walaupun telah menjalani tempoh kuarantin di Kuala Lumpur sebelum tiba di Sarawak, tetapi destinasi mereka adalah di kawasan zon hijau, mereka akan dikuarantin apabila tiba di Sarawak. Kuarantin 14 hari dan sampel akan diambil pada hari ke-10. Lepas itu, mereka yang sihat akan dibenarkan pulang. Beliau menambah rakyat Sarawak yang balik dari luar negara, Semenanjung, Sabah dan Labuan yang sudah menjalani tempoh kuarantin sebelum tiba ke Sarawak di mana destinasi terakhir mereka adalah kawasan zon merah dan kuning akan dipasangkan wristband tag dan dikeluarkan notis kuarantin di rumah. Sementara itu, beliau memberitahu Sarawak merekodkan 3 kes positif COVID-19 baru iaitu masing-masing 1 kes di Kuching, Semerahan dan Bintulu. Pada hari ini, Sarawak merekodkan 3 kes positif COVID-19 baru, menjadikan jumlah kes COVID di Sarawak 488. Daripada 3 kes tersebut, 1 kes adalah dari daerah Kuching, 1 kes dari daerah Semerahan, 1 kes dari daerah Bintulu. Menurut Ugah lagi, 17 kes telah sembuh dan discharge dari hospital untuk menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 194. Manakala bilangan PUI pula meningkat katanya kepada 183 kes berbanding 177 kes pada Ahad dengan jumlah PUI yang masih menunggu keputusan makmal adalah sebanyak 332 kes. Terdapat 2 penambahan kes melibatkan petugas kesihatan Kuching, menjadikan seramai 52 petugas kesihatan Kuching telah disah positif COVID-19 dan seramai 21 orang daripadanya merupakan sebahagian dari kluster Kuching Conference, manakala baki 31 orang adalah mereka yang melibatkan kluster-kluster kecil. Laporan seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri kini sedang mengagihkan 84,381 pek penutup hidung dan mulut secara percuma kepada setiap isi rumah seperti yang telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, jumlah penutup hidung dan mulut itu perlu ditambah memandangkan pertambahan bilangan penduduk di kawasan Miri. Tambahnya lagi, pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri telah memohon sebanyak 15,000 pek penutup hidung dan mulut tambahan bagi menampung keperluan Bandaraya Miri disebabkan bertambahnya bilangan rumah di kawasan tersebut. Untuk kita di Miri, sebanyak 57,434 pek penutup hidung dan mulut sedang diagihkan kepada kampung, taman perumahan serta penempatan setinggan kepada ketua isi rumah dalam daerah Miri, khasnya Bandaraya Miri. Sebarang pertanyaan berhubung agihan penutup mulut dan hidung ini, orang ramai boleh menghubungi Bilik Operasi Bencana Bahagian Miri di talian 085 322 737 atau Majlis Bandaraya Miri 085 433 501.
Beralih kepada laporan aplikasi Helpay. Menjelang sambutan Hari Raya dan Gawai, para pengguna mempunyai pilihan menempah barangan keperluan secara digital, terutama semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Ianya merupakan salah satu daripada platform e-commerce di bawah program Bazar Ramadan Online Sarawak Kusayang BROS. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian, Industri Terminal dan Keusahawanan Sarawak, Datuk Muhammad Nordin Majais memaklumkan kementeriannya telah mewujudkan aplikasi Helpay. Menariknya mengenai aplikasi tersebut tambahnya, perkhidmatan penghantaran terus ke kediaman pengguna turut disediakan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Seterusnya, sebanyak 4,000 keping penutup hidung dan mulut akan diagihkan kepada setiap ketua isi rumah di daerah Pakan bermula minggu ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom berkata, sumbangan kerajaan negeri itu akan diagihkan pejabat daerah dengan kerjasama Pusat Khidmat Adun Pakan. Tambahnya, hanya tuai rumah mewakili ketua isi rumah setiap rumah panjang dibenarkan mengambil sumbangan tersebut di pejabat daerah. Manakala di daerah Bau, sebanyak 269 permohonan bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 2.0 telah diterima oleh Majlis Daerah Bau MDB sejak ia mula dibuka kepada para peniaga dan penjaja kecil yang tiada memiliki lesen. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran MDB Christian Rosbell ketika ditemui UKAS memberitahu BKSS 2.0 telah mendapat permohonan yang menggalakkan bermula 19 hingga 24 April lepas. Jelasnya antara permohonan yang diterima adalah gerai bergerak, gerai bahu jalan, gerai makanan, peniaga kecil, kios dan penjaja. Berikut pula di Sibu dengan seramai 5,300 ketua isi rumah di kawasan perumahan serta flat di Sibu Jaya telah menerima bantuan makanan Sarawak Kusayang sumbangan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing. Proses pengagihan diadakan selama 3 hari berturut-turut dengan bantuan dihantar dari rumah ke rumah yang diduduki sahaja. Agihan masih diteruskan dengan seramai 1,600 lagi ketua isi rumah menerimanya. Sebagai penutup buletin, ikuti video mengenai aktiviti-aktiviti bermanfaat yang boleh dilakukan di rumah semasa tempoh PKP. Sekian bersama saya Nur Azirat Berkadir dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh umat Islam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.